Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu anullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Aqidatul Mukmin, yakni akidah orang beriman yang dikarang oleh Sayyidi Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Jadi malam ini kita sambung muka surat 52, iaitu berkenaan dengan sifat qudrah, berkenaan dengan sifat qudrah. Jadi sifat qudrah ni maknanya sudah masuk kepada sifat ma'ani, sudah masuk kepada sifat ma'ani. Yang mana sebelum ni ini dah masuk kepada sifat ma'ani, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga daripada sifat yang besar tu. Mana yang pertama itu sifat nafsiyah. Ini kena ingatlah. Nah, sifat nafsiyah ada satu saja, iaitu wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni ada 5. Mula daripada qidam sampai wahdaniyah. Ini kena ingat. Kemudian yang ketiga ni sifat ma'ani. Okay, sifat ma'ani ni ada 7. Okay, yang ni jadi ada 1, yang ni ada 5, yang ni ada 7. 7 ni mula pada sifat qudrah sampai sifat kalam. 7. Ini semua kena ingat. Jadi sifat qudrah ni, yakni kekuasaan. Qudratun maknanya kekuasaan. Ialah suatu sifat bagi zat. Maknanya sifat qudrah ni adalah satu sifat bagi zat, yakni zat Allah Subhanahu Wa Taala lah, yang ada pada zatnya, yakni pada zat Allah Taala. Yakni qaim fi zat. Yang mana dengan sifat tersebut, yakni dengan sifat qudrah ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan sesuatu yang mungkin. Mengadakan sesuatu yang mungkin ataupun meniadakannya, yakni meniadakan sesuatu yang mungkin itu. Mengikut kehendaknya. Ini mengikut iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat qudrah ni, sifat kuasa ni adalah sifat bagi zat-zat Allah Ta'ala, yang mana dengan sifat ini Allah Ta'ala mengadakan sesuatu yang mungkin. Apa makna mungkin? Mungkin ni mungkin ni ataupun mungkinun, bahasa Arab dia mungkinun lah. Mungkin ni sesuatu yang boleh ada dan boleh tak ada. Ini disebut mungkin. Ataupun dalam istilah lain mungkin ni maknanya makhluk lah. Ni makhluk ni maknanya yang diciptakan. Dia mungkin ni mungkin boleh ada dan mungkin tidak ada. Maknanya Allah boleh jadikan sesuatu tu ada ataupun tidak ada. Terpulang kepada kehendak Allah SWT lah. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu,
maka dengan kudrah Allah Ta'ala tu sesuatu itu pun terjadi. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka dengan kudrah Allah Ta'ala sesuatu itu tidak jadilah. Maknanya sesuatu yang mungkin ni maknanya sesuatu yang melibatkan makhluk lah. Sesuatu yang melibatkan makhluk. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa. Maknanya dalam konteks ni Allah Ta'ala tu berkuasa, maha berkuasa untuk menjadikan perkara-perkara mungkin. Allah Ta'ala berkuasa untuk jadikan perkara-perkara mungkin tadi, maknanya melibatkan makhluk tadi, jika dia mengkehendakinya. Maknanya dengan syarat Allah Ta'ala mengkehendaki menjadikan sesuatu, maka sesuatu itu terjadilah. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak nak menjadikan sesuatu, maka sesuatu itu tak akan terjadi. Ia merupakan sifat yang azali. Maknanya sifat qudrah ni merupakan sifat yang azali ataupun abadi. Maksud sifat azali, sifat abadi ni maknanya sifat yang tidak ada permulaan dia. Sama macam zat Allah Ta'ala, tak ada permulaan bagi wujudnya zat Allah Ta'ala, begitu juga tidak adanya permulaan bagi wujudnya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi abadi pada zatnya, yakni pada zat Allah Ta'ala, sebelum makhluk diciptakan lagi. Bermaksud sebelum makhluk ini ada, sebelum alam ini ada, sebelum segala-galanya diciptakan oleh Allah SWT, Allah Ta'ala tu dah wujud. Zat Allah Ta'ala dah ada, sifat Allah Ta'ala pun begitu juga dah ada. Dah ada. Okey, yang ni segi kefahaman sajalah. Kalau kita nak, ini gambaran, bukan gambaran sebenar, tapi gambaran bagi kefahaman. Kalau kita katakanlah ini sempadan dia, sempadan makhluk diciptakan. Ini sempadan. Sempadan ni sebagai gambaran saja. Ini kawasan makhluk mula diciptakan. Mula pada sini. Sebelum makhluk diciptakan, Allah Ta'ala ni dah ada. Allah dah ada, dah wujud. Allah dan sifat Allah dah wujud. Waktu sini makhluk tak ada lagi. Makhluk tak diciptakan lagi. Allah Ta'ala dah ada. Sempadan ni lah makhluk baru diciptakan. Boleh nampak? Ini gambaran saja. Gambaran untuk kita faham, mudah faham. Bukan gambaran sebenar, gambaran untuk kita mudah faham saja. Allah Ta'ala dah wujud, dah ada sebelum makhluk diciptakan. Dia dah ada, sifat-sifatnya dia pun dah ada, dah wujud. Oleh sebab tu dikatakan zat Allah Ta'ala dan sifatnya itu azali, abadi. Maknanya tak ada permulaan. Tak ada permulaan, memang dah ada. Makhluk ni dia ada permulaan sebab dia ada sempadan dia. Sebelum dia ada, dia tidak ada makhluk. Bila dia diciptakan baru dia ada. Itu perbezaan dia. Maksudnya sifat Allah Ta'ala ni bukan baru ada. Bukan baru ada. Maksudnya dah ada tu sedia ada, sedia kala, sejak azali lagi. Tak ada permulaan. Jadi mustahil Allah SWT bersifat dengan kelemahan, ataupun bersifat dengan kekurangan, naqais. Mustahil ataupun tak mungkin. Dan segala makna yang berkaitan dengan menafikan kekuasaannya. Maknanya mustahil Allah Ta'ala itu bersifat lemah, mustahil Allah Ta'ala itu bersifat kurang, ataupun segala yang semakna dengannya yang menafikan kekuasaan Allah Ta'ala, semuanya itu adalah mustahil. Ini kena jelas lah. Kena jelas. Baik, sifat-sifat ma'ani. Sebahagian kitab dia terang dulu sifat ma'ani itu apa, baru dia masuk pada satu persatu tentang sifat ma'ani. Tapi dalam kitab ni dia cerita dulu sifat qudrah tu, baru dia sentuh tentang sifat ma'ani. Itu kaedah masing-masing lah. Baik, sifat-sifat ma'ani. Ma'ani ni dari sudut maknanya adalah makna lah. Makna. Ma'ani ni jamak kepada perkataan makna tu lah. Sifat ma'ani. Kerana sifat ma'ani ni adalah sifat yang
yang apa? Yang berdiri ataupun berada pada zat Allah Ta'ala. Kalau sifat salbiyah sebelum ni, sifat menafikan saja. Sifat tu tak ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat tu hanya menafikan saja perkara-perkara yang kekurangan bagi Allah Ta'ala. Sifat ma'ani ni sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dan oleh kerana itulah, kalau Allah Ta'ala buka hijab di akhirat nanti, sifat ma'ani yang 7 ni kita boleh nampak, kita boleh lihat. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, buka pendinding, kita boleh nampak. Kalau Allah bagi izin untuk tengok, maka kita akan nampak. Baik, sifat-sifat ma'ani ialah sifat-sifat yang sabit. Sabit ni makna sifat yang tetap ataupun disebut sabitun. Dalam bahasa Arab disebut sabitun. Maknanya yang tetap, sifat yang tetap. Sifat yang subutiyah ataupun istilah dia subutiyah, yang tetap, yang ada padanya, iaitu pada zat Allah Ta'ala. Yang ada pada zat Allah Ta'ala, iaitu disebut qaim fi zat. Qaim fi zat. Sebab apa? Sebab sifat ni dia tak boleh sendiri-sendiri. Tak boleh sendiri-sendiri. Sifat dia kena menumpang pada zat. Zat dia boleh sendiri-sendiri. Dia sebut zat ni sebut qama bi nafsih. Qama bi nafsih. Qama bi nafsihi. Maknanya zat ni dia boleh sendiri-sendiri. Dia boleh sendiri-sendiri. Sifat qama bi khairi. Maknanya sifat dia tak boleh sendiri-sendiri. Dia kena ada zat baru ada sifat. Tak ada zat, tak ada sifat. Maksudnya sifat ni dia menumpang pada zat. Sifat ni menumpang pada zat. Contohnya ginilah. Ni, putih ni, warna putih ni adalah sifat. Warna putih ni menumpang pada papan ni. Papan ni. Kalau tak ada papan ni, tak adalah warna putih tu. Kalau dinding warna putih, putih tu dia menumpang pada dinding, ada pada dinding. Kalau tak ada dinding tu, tak adalah putih tu. Jelas? Maksudnya sifat dia tak boleh sendiri. Maksudnya tadi sifat Allah Ta'ala tu ada pada zat Allah Ta'ala lah. Ada pada zat Allah Ta'ala yang mempunyai makna tambahan pada dirinya. Yang mempunyai makna tambahan pada dirinya. Ini pada zat Allah Ta'ala. Sifat qudrah ialah sifat pertama bagi sifat-sifat ma'ani. Okey. Sifat qudrah ni adalah sifat pertama dari sudut tertib dia. Tertib tu bukan tertib yang ada pada zat, dia susunan macam tu, bukan. Tertib tu hanya susunan untuk mudah kita faham saja. Maksudnya kalau nak letak sifat iradah dulu pun boleh. Tapi ulama susun tu supaya kita mudah faham. Tapi bukan bermakna di zat Allah Ta'ala tu di susunan dia macam tu, tidak. Sifat qudrah ialah sifat pertama bagi sifat-sifat ma'ani. Maknanya bagi sifat ma'ani yang 7 tu, qudrah tu yang pertama. Selain sifat-sifatnya yang lain, iaitu iradah. Maknanya yang kedua nanti sifat iradah. Kemudian sifat ilmu, sifat sama', kemudian sifat basar dan juga sifat kalam. Ada 7 semua. Dia kena ingatlah. Dalil nakhli, maknanya dalil Al-Quran ataupun hadis bagi sifat qudrah. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu tu maknanya selain daripada Allah Ta'ala lah, Masya Allah. Selain daripada Allah Ta'ala Maha berkuasa. Jadi perkataan qadir ni adalah dalil bahawa Allah Ta'ala tu bersifat qudrah. Ini dalil bahawa sifat 20 yang disusun oleh ulama itu adalah yang bersumber daripada Quran dan juga hadis. Jadi siapa yang ingkar sifat 20 boleh jadi kufur. Sebab apa? Sebab dalil qat'i, dalil nas qat'i yang yang qat'i yang diambil daripada Quran. Siapa menafikan, rosak akidah dia.
Begitu juga dalam hadis Nabi SAW riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang Al-Asma' Al-Husna, iaitu nama-nama Allah yang 99, di mana di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla ialah Al-Qadir. Nama Allah Ta'ala juga disebut Al-Qadir, dan apa nama? Al-Qadir, ini yang maha berkuasa. Al-Qadir, Qudrah ni adalah sifatnya. Al-Qadir itu adalah nama. Selain daripada nama Allah, nama-nama yang lain tu, yang 99 tu juga adalah nama-nama Allah lah, nama-nama bagi zat. Nama-nama bagi zat yang kita sembah tu, yang namanya Allah tu, selain daripada Allah, nama-nama yang lain adalah Al-Qadir. Dalil itu dalil naqli, maknanya dalil Quran daripada, dan juga dalil hadis. Kemudian dalil naqli, maknanya dalil dari sudut akal. Dia kena ada dalil dari sudut akal juga. Sebab kalau tak ada dalil dari sudut akal, macam mana nak faham? Nak faham ni kena ada akal. Jadi orang yang tak berakal, dia tak ada taklif. Sebab tu orang yang tak ada akal, tak berakal, dalam agama kita, dalam agama Islam, orang ini tidak ditaklifkan. Maksudnya kalau orang tu gila, tak ada berakal, dia tak solat, tak apa pun tak berdosa, sebab tak ada akal. Bila tak ada akal, dia nak buat perintah agama tu macam mana? Tak boleh. Begitu juga dia nak faham tentang perkara-perkara akidah ni, tak boleh kalau tak ada akal. Maka dia kena ada akal. Bila ada akal, dia kena faham dari sudut dalil akal dia. Dalil akli bagi sifat qudrah, dalil akal bagi sifat qudrah, yakni mustahil bagi Allah SWT itu tidak bersifat dengan qudrah, yakni berkuasa. Yang mana dari segi akal pun, dari segi logik pun, akal tak boleh terima, logik akal tak boleh terima Allah tak bersifat dengan qudrah, Allah tak bersifat dengan berkuasa. Kerana apa? Kerana bukti dia alam ni. Alam ni sebagai bukti bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Kalau tak ada alam ni, mana datang dia? Mana datangnya alam ni? Melainkan dia diciptakan oleh zat yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana alam ini dengan segala kebaharuan dan kesempurnaannya pasti diciptakan oleh Tuhan Maha Berkuasa. Maksudnya bila ada alam yang hebat ni, maknanya penciptanya mestilah yang hebat juga, ataupun yang maha hebat. Jadi Tuhan yang maha hebat tu mestilah berkuasa, barulah diciptakan alam yang maha hebat ni. Kalau tak ada Tuhan yang maha berkuasa, mana datang alam ciptaan dia? Maknanya di sudut akal pun dah boleh fikir, logik akal pun boleh fikir. Sedangkan dialah, yakni Allah SWT, satu-satunya yang maha berkuasa. Allah Ta'ala lah yang satu-satunya yang maha berkuasa dalam menciptakan seluruh kewujudan makhluk-makhluknya tersebut sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan iradahnya. Maknanya tak ada Tuhan yang lain lagi selain daripada Allah Ta'ala yang menciptakan alam ni. Carilah mana pun, tak ada Tuhan yang lain, hanya Allah Ta'ala lah saja yang berkuasa menciptakan alam ini. Kemudian malah mustahil juga ada sesuatu yang berlaku di luar kekuasaannya. Oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa, maka apa yang berlaku di alam ni semuanya adalah di bawah kekuasaannya, kekuasaan Allah Ta'ala. Baik yang kita suka, baik yang kita tak suka, baik yang tersurat, yang tersirat, semua tu berlaku di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kerana itu juga menunjukkan sifat kelemahan yang ternafi daripadanya. Maksudnya kalau kata sesuatu yang berlaku di luar kekuasaan Allah Ta'ala, maknanya itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala lemah. Allah Ta'ala lemah, sedangkan itu mustahil. Allah Ta'ala lemah itu adalah mustahil. Sebab ada fahaman yang bawa fahaman, dia kata bila Tuhan ciptakan alam ni, dia biar alam ni bergerak sendiri. Ada fahaman yang macam tu. Dia biar alam ni bergerak sendiri. Kalau alam tu bergerak sendiri, maknanya alam tu berkuasa. Alam tu berkuasa.
Kita manusia cipta mesin, pun mesin tak boleh gerak sendiri. Kena ada orang kontrol dia. Hebat macam mana pun tak boleh bergerak sendiri. Ada orang kata ada kereta boleh bergerak sendiri. Nanti satu masa nanti kereta dah tak perlu kita mandu dah. Dia boleh bergerak sendiri. Tapi kereta nak bergerak sendiri tu kita kena tekan sesuatu kan. Nak hidupkan sesuatu. Maksudnya tak bergerak sendiri juga asalnya. Canggih macam mana pun. Jadi kita faham di situ maknanya sesuatu yang berlaku di alam ni mesti ada pencipta dia, yang kontrol dia, yang mengurus dia, yang urus takbir dia, iaitu Allah SWT lah. Baik, qudrah Allah Azza wa Jalla dan perbuatan manusia. Ni apa kita nak faham antara perbuatan manusia dengan qudrah Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab pada manusia juga adanya qudrah juga yang kita sebut daya upaya, daya usaha. Ada juga qudrah, ada juga kuasa tu. Tapi sebatas mana kuasa makhluk, kuasa manusia tu. Yang ni dibincangkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kata tiap hari Jumaat disebut Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tak datang mengaji tanya apa tu Ahlussunnah wal Jamaah, tak tahu. Pertubuhan baru kot katanya. Jadi kena mengaji. Duk sebut je tiap hari Jumaat Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Apa Ahlussunnah wal Jamaah tu pun tak tahu. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan. Jadi kita belajar akidah ni adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah. Menetapkan adanya qudrah hadisah. Qudrah hadisah maknanya kekuasaan yang baharu. Maknanya daya upaya yang ada pada kita ni, pada manusia ni disebut sebagai qudrah hadisah. Kekuasaan yang baharu, yang sifat dia baharu. Kekuasaan yang ada pada Allah Ta'ala tu kuasa yang mutlak. Yang mutlak. Kuasa yang mutlak yang tak ada tambah, tak ada kurang. Memang dah mutlak, dah solid. Kuasa yang ada pada kita ni ataupun daya yang ada pada kita ni adalah yang bersifat baharu. Bersifat baharu ni dia bergantung dengan sesuatu jugalah. Contohnya kalau sihat, kita kuatlah. Cuba kalau demam, nak kena berselimut, nak tolak botol air yang pun tak legat. Maksudnya ada had, ada batasan dia. Tak mutlak. Tak solid. Kan? Kemudian manusia, kita kalau kita nak ada tenaga, ada orang dia pergi gym, dia bina badan, bagi dia tenaga. Ada orang buat ini, makan ubat lah apa semua. Maksudnya tak mutlak. Tak mutlak. Itu disebut kuasa yang baharu, bersifat baharu dalam diri manusia. Namun menafikan taksir. Taksir ni maknanya yang memberi bekas ataupun memberi kesan bagi kuasa baharu tersebut. Maksud dari sini, qudrah Allah SWT, qudrah yang mutlak, yang solid, yang tak ada bertambah dan tak ada berkurang, memang dah mutlak dah, sempurna dah. Disebut maha kuasa. Dan kuasa Allah Ta'ala itu memberikan taksir, memberikan bekas. Setiap perbuatan Allah Ta'ala memberikan kesan ataupun bekas bagi sesuatu perkara lah. Manusia dia ada qudrah juga, disebut qudrah hadisah, qudrah yang ada kelemahan dia, yang bersifat baharu. Dan qudrah yang ada pada kita ni dia tak memberi kesan dan tak memberi bekas. Itu kena faham. Maksudnya di sini, contoh mudah dia ialah kita pukul. Kita memukul. Memukul tu perbuatan kita, ikhtiar dan usaha kita. Tapi yang memberi kesan atau memberi bekas pada pukulan tu bukan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata aku pukul kuat dah ni. Kita ikhtiar dan usaha. Kita ikhtiar maknanya kita pilih. Kita pilih aku nak pukul meja ni. Kita pilih nak pukul. Dan kita yang pukul, usaha untuk pukul. Tapi yang memberi kesan taksir itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita. Bukan kita. Okey, kita buat korban kan? Kita asah pisau, asah tajam-tajam.
Asal pisau tu ikhtiar dan usaha kita nak bagi pisau tu tajam. Kan? Kemudian kita pun pergi sembelih lembu, potong lembu. Tajam lah pisau ni kata. Kita ikhtiar dan usaha tajamkan pisau tu. Tapi yang memutuskan urat di tengkuk lembu apa semua tu ialah Allah Ta'ala yang memberi kesan bekas tu, bukan tajam pisau tu. Sebab ada juga ketika pisau tajam tapi tak melukakan pun. Macam juga api sifat dia membakar. Tapi ada tak ketika api tak membakar? Ada. Nabi Ibrahim dihumbankan dalam api oleh Raja Namrud. Api besar tu, kan? Tapi sikit pun tak memberi kesan pada Nabi Ibrahim. Sedangkan sifat api tu membakar. Panas. Membakar kan? Tapi kenapa api tu tak memberi kesan? Kerana yang memberi kesan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berkehendak dengan kudrah dia. Dia dia perintahkan api tu jadi sejuk, maka sejuklah api tu. Jadi di sini maknanya yang memberi kesan tu adalah Allah SWT. Bukan ikhtiar dan usaha kita. Kita hanya diberi pilihan dan kita diberi kuasa yang bersifat baru untuk kita buat sesuatu. Tapi kita tak memberi kesan ataupun tak memberi bekas pada sesuatu perkara tersebut. Itu kena faham. Macam kita makan ubat. Ubat tu sifat dia menyembuh. Okey, kita sakit kita makan ubat. Tapi yang memberi sembuh tu siapa? Allah SWT. Kerana ada juga orang makan ubat tak sembuh-sembuh. Kan? Kadang-kadang jadi penyakit lain pula. Kan? Sakit lain bagi ubat lain. Lepas tu dapat penyakit lain. Itu kena faham. Dan bukan juga yang memberi kesan ataupun memberi bekas tu adalah tabi'i. Benda tu bukan. Ni kadang-kadang dia kata Allah Ta'ala bagi kuasa kepada pisau tu. Pisau tu lah yang memotong daging tu. Jaga hati-hati. Yang tekad tu adalah salah. Bukan tabi'i pisau tu. Dan bukan juga tajam pisau tu yang memberi bekas. Yang memberi bekas tu Allah SWT, mutlak Allah SWT. Itu kena jelas. Okey, mereka menetapkan, mereka ni maknanya ahli sunnah wal jamaah lah, menetapkan al-kasbu ataupun al-kasbi. Al-kasbi ni maknanya kasbun, usaha. Menetapkan al-kasbu iaitu usaha hamba yang terkait dengan apa yang dilakukan pada ruang lingkup dirinya tanpa memberi kesan sama sekali. Maknanya kita buat saja, bukan kita memberi kesan pada perbuatan yang kita buat tu. Kita buat saja. Kita diberi pilih untuk kita buat dan kita buat perkara tersebut, cuma kita tak memberi kesan. Kita tak boleh memberi kesan pun. Sama ada kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain. Maknanya kita tak boleh bagi kesan daripada perbuatan kita tu terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain ataupun pihak lain. Sedangkan satu-satunya yang memberi kesan, satu-satunya yang memberi taksir, kesan ataupun implikasi itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kesan buruk, baik kesan baik, yang memberikan kesan itu adalah Allah Taala. Itu i'tiqad yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Taksir yang dimaksudkan di sini ialah mengadakan sesuatu daripada tiada. Maknanya mengadakan sesuatu daripada tiada. Itu taksir tu adalah Allah Taala. Contohnya meja ni belum ada. Bila dah diadakan ataupun diciptakan, direkakan, taksir tu adalah Allah SWT. Atau meniadakan sesuatu daripada ada, memusnahkan sesuatu. Yang memberi kesan kemusnahan tu adalah Allah Ta'ala. Ianya hanya daripada Allah SWT. Maknanya kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan,
maka sesuatu tu takkan memberi bekas. Macam pisau tadi lah, pisau tajam. Kita duk rasa tajam dah, kan? Kita lepas kita asal tu kita dah test, oh memang tajam. Tiba-tiba waktu kita nak potong sesuatu, tak makan. Maksudnya apa? Yang memberi taksir tu adalah Allah Ta'ala. Allah tak izinkan. Tak izinkan. Kan? Orang kata orang amal ilmu kebal. Tikam tak lut, tembak pun tak lut. Dia kata ni dia amal ilmu lah ni. Amal ilmu tu itu ikhtiar usaha dia. Yang menyebabkan tak lut tu Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala tak izinkan untuk apa? Tikam yang pisau yang tajam ataupun peluru memberi bekas pada dia. Kalau sampai masa Allah Ta'ala izinkan, mati juga kebal macam mana pun. Maksudnya memberi kesan tu terletak pada kudrah dengan iradah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak ke tidak? Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, maka tak berlaku. Banyaklah perkara dalam hidup ni. Contoh kita tengok kemalangan, sesuatu perkara kemalangan. Kita kata dari segi adat dia, orang ni kalau kemalangan ni memang mati dah. Sebab bila bertembung tu, dia duduk kat depan kan, tembung dengan trailer ke apa, adat kata matilah. Tapi tak mati, sihat walafiat lagi. Sebab Allah tak izinkan. Belum sampai ajalnya lagi, mati. Tapi ada juga perkara yang adat dia, kita kata macam mana dia boleh mati, tiba-tiba mati. Contohnya tergelincir sikit je jatuh, kan? Licin sikit je lantai tu jatuh, mati terus. Kan? Itu maknanya bergantung kepada qudrah iradah Allah Ta'ala lah. Itu kena ingat. Okey, sifat-sifat perbuatan ataupun af'al dan perbuatan Allah Ta'ala sebagai cabang sifat qudrah. Maknanya perbuatan Allah Ta'ala tu sebagai cabang sifat qudrah. Sifat-sifat perbuatan Allah Ta'ala seperti sifat pencipta, penghidup dan sebagainya, serta perbuatan-perbuatan seperti mencipta, mentadbir dan sebagainya adalah pecahan ataupun cabang daripada sifat qudrah Allah Ta'ala. Sebab sifat qudrah Allah Ta'ala ni satu je, tak ada dua, tak ada tiga. Jadi itu yang dikatakan bila sebut wahdaniyah yang sebelum ni, esa dari sudut sifat tu adalah sifat Allah Ta'ala tu satu saja dari sudut jenis dia. Maknanya kalau qudrah tu dia tak ada qudrah pertama, qudrah kedua, ketiga, tak. Hanya satu saja qudrah tu. Cuma sifat-sifat yang Allah Ta'ala mencipta, mentadbir dan sebagainya adalah pecahan dari cabang daripada sifat qudrah yang satu tu. Pecahan saja ataupun cabang saja. Dari sudut iktibar saja. Dari sudut konteks dan sasaran atau ta'alluq perbuatan itu sendiri. Maksud je sini macam ni. Okey. Dia nanti dia nak akan masuk perbahasan bab ta'alluq. Ta'alluq ni maknanya peranan sifat. Okey. Contoh sifat qudrah lah. Allah Ta'ala ada sifat qudrah, sifat berkuasa, maha berkuasa. Jadi apa peranan sifat qudrah ni? Apa ta'alluq sifat qudrah ni? Iaitu menciptakan, mentadbir. Itu peranan sifat ni. Bukan maksudnya bila Allah Ta'ala nak mentadbir, dia kena ada qudrah lain. Bila Allah Ta'ala nak cipta, dia kena ada kuasa lain pula. Tak. Dia ni bukan macam ejen Ali, dia ada kuasa dia, kan? Berbual ke dia ada kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3 tu, kan? Dia maksudnya satu je qudrah dia. Cuma ta'alluq dia, peranan daripada sifat qudrah ni, dia mentadbir, mencipta, apa semua. Peranan sifat saja. Tu disebut sebagai ta'alluq. Cuma ta'alluq ni dia tak ada bincang dalam buku ni, sebab bab ta'alluq ni bab yang susah sebenarnya. Bab yang susah. Jadi dia tak bincang. Cuma sentuh sikit je. Maksudnya sifat tu dia ada peranan sifat dia. Iaitu mencipta, mentadbir dan sebagainya lah daripada sifat qudrah tu. Jadi dalam ni dia tak bincang bab ta'alluq. Sebab ta'alluq ni dia akan nanti dia bab ta'alluq sulhi qadim lah, tanjizi hadis lah. Tu memang susah. Memang payah nak faham.
Jadi yang tu kita tinggal dululah, dan tak wajib pun kita tahu. Yang tu tak wajib tahu. Sebab dia dah kira macam bab yang agak susah lah. Tapi kalau orang yang dia ada akal, dia maknanya dia fikiran dia mantap, dia boleh faham, dia boleh belajar lagi lah, mendalami. Jadi kalau kita sekadar orang awam ni tak perlu sampai mendalami dalam bab ta'alluq tu lah. Tapi kena tahulah ringkas secara umum, mana ta'alluq tu adalah peranan sifat. Jadi sifat Allah Ta'ala ni dia ada yang sifat-sifat yang bertakluk, ada sifat yang tak bertakluk. Bukan semua sifat bertakluk lah, ada sifat yang tidak bertakluk. Contoh sifat yang bertakluk ni adalah sifat qudrah. Jadi perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala ke atas makhluk-makhluknya adalah daripada taksir atau memberi kesan sifat qudrahnya. Sifat qudrah Allah Ta'ala itulah memberi kesan pada perbuatan-perbuatan makhluk. Maknanya Allah Ta'ala bagi makhluk daya, upaya untuk buat sesuatu, tapi sekadar buat saja. Yang memberi kesan tu Allah Ta'ala juga. Tu kena faham. Kalaulah kata Allah daya upaya kita tu mutlak, maksudnya kita berkuasa lah. Ni nak faham dalam konteks kata makhluk ni tak ada kuasa. Makhluk tak ada kuasa ni bukan maksudnya tak ada daya upaya untuk buat sesuatu, tak. Ada daya upaya, tapi daya upaya tu bersifat baharu. Itu yang dikatakan makhluk tak ada kuasa tu. Kan selalu kita dengar kan, makhluk tak ada kuasa, Allah ada kuasa. Memang betul, Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Makhluk tak ada kuasa tu dalam konteks dia kuasa mutlak. Tu kuasa mutlak. Kalau kata makhluk ada kuasa, contohnya orang baru kahwin, malam tamu bersama suami isteri, esok tu boleh dapat anak terus. Kalau dah kuasa, itu kuasa mutlak dia. Masalahnya sekarang ni bukan kuasa mutlak. Maknanya perbuatan tu hanya usaha saja, ikhtiar usaha saja. Belum tentu boleh dapat zuriat. Makan ubat, macam-macam makan ubat, belum tentu dapat zuriat. Ada orang tak ada ikhtiar apa-apa sangat pun, tapi Allah bagi rezeki dia. Maknanya tadi yang memberi kesan tu adalah Allah Ta'ala. Nak cerita dia memberi kesan tu Allah Ta'ala. Bahkan perbuatan-perbuatan makhluk juga adalah ciptaan Allah Ta'ala. Perbuatan kita ni pun adalah Allah Ta'ala yang ciptakan. Kan? Ni, tulis tu, Allah Ta'ala yang ciptakan. Memberi kesan tu pada tulisan tu, Allah Ta'ala juga yang ciptakan. Nampak? Kita bukan cipta perbuatan kita tu. Kalau kita ciptakan perbuatan kita, maknanya kita berkuasa lah. Itu yang dikatakan makhluk tak ada kuasa tadi tu. Makhluk tak ada kuasa tadi. Hingga kan perbuatan kita pun Allah Ta'ala lah yang ciptakan. Walaupun pada masa yang sama manusia mampu membuat pilihan. Walaupun dalam masa yang sama manusia mampu membuat pilihan dengan kehendak mereka yang tidak keluar daripada kuasa, kehendak dan ilmu Allah Ta'ala yang azali. Maknanya apa yang kita kehendak, apa yang kita usahakan, apa yang kita buat, semuanya masih dalam takluk kuasa, kehendak dan ilmu Allah Ta'ala sejak azali lagi. Jadi ni, kita nak buat apa ni? Semua dah tertulis sejak azali. Kita nak makan apa, kan? Kita nak buat apa, kita nak bergerak macam mana kejap lagi kita terjatuh ke tidak ke apa ke, semua itu semua sejak azali tu dah tertulis. Dah tertulis. Dah tertulis. Cuma kita tak tahu. Kita tak tahu. Lepas ni nak jadi apa kita tak tahu. Allah Ta'ala dah tahu dah. Apa nak berlaku apa semua ni dah tahu dah. Kita cuma buat saja. Maksudnya kita diberi pilihan. Sama ada buat A, buat B. Katakanlah kita pilih buat A. Bila kita pilih buat A dan A itu berlaku, misalnya A itu berlaku, bermakna pilihan yang kita pilih dan berlaku ataupun terjadi pilihan tersebut semuanya
dah tertulis. Dah tertulis. Kalau kita buat B pun misal kata, semuanya tertulis juga. Maksudnya apa yang kita buat tu semuanya tertulis sejak azali. Tak akan lari daripada apa yang Allah Ta'ala dah tentukan sejak azali lagi. Oleh sebab tu kalau kata benda tu berlaku sesuai dengan kehendak kita, memang kita sukalah. Kalau perkara tersebut berlaku tak sesuai dengan kehendak kita, maksudnya kita kena redha. Sebab itu dah ketentuan dia. Tu tak boleh nak buat apa lagi dah. Tak boleh nak buat apa lagi dah. Kerana itu ketentuan dia. Yang penting kita ada ikhtiar, kita ada usaha tidak. Itu yang penting dia. Okey, ada orang kata kalau macam tu kenapa Allah Ta'ala bagi kita ikhtiar, bagi usaha kalau dah semua dah sejak azali dah? Okey, Allah bagi ikhtiar dan usaha tu tujuan dia Allah nak bagi pahala. Nak bagi pahala sebab Allah Ta'ala dah sediakan syurga neraka kan. Kalau ikhtiar dan usaha kita ni sesuai dengan janjinya syurga, maka kita akan dapat syurga. Kalau ikhtiar dan usaha kita sesuai dengan ketentuan neraka, maka neraka lah. Maksud di sini, kalau kita pilih nak buat baik, kita usaha nak buat baik, dan apa yang kita pilih tu berlaku sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala, kita dapat pahala dan kita dapat ketentuan tersebut. Kalau kita pilih sesuatu yang baik, kita usaha nak buat sesuatu yang baik, tapi berlaku sebaliknya, tak tercapai apa yang kita pilih dan usaha tu, kita dapat pahala tak? Dapat pahala, walaupun tak berlaku perkara tersebut. Contohnya mudah je, kita nak datang masjid, kita pilih nak datang masjid, kita dah azam dan niat, kita pilih nak datang masjid, malam ni ada kuliah, kita usaha kan nak datang ke masjid, tiba-tiba ada perkara sebaliknya berlaku. Minyak motor tak ada ke, kereta tak ada ke, minyak kita habis. Allah, rumah dah jauh, nak jalan kaki jauh, tak dapat datang. Maksudnya, maksud kita tu tak tercapai sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, tapi kita dapat pahala sebab kita dah ikhtiar dan kita dah usaha pun. Cuma perkara tu tak berlaku sesuai dengan takdir. Itu saja. Redha ajalah. Redha, dapat pahala. Sebaliknya, contohnya seseorang yang dia nak buat perkara tak baik, dia pilih nak buat satu tak baik, dia usaha betul-betul nak buat perkara tak baik tu, dan perkara apa yang dia pilih dan usaha tu berlaku, maknanya Allah takdirkan macam tu, dan dia akan dapat dosa, dapat azab. Dan dia tak boleh nanti di akhirat nanti dia kata, ya Allah, bukan aku nak buat perkara ni, kau dah tentukan. Tak boleh, sebab dia sendiri yang pilih dan usaha untuk buat, dan apa dia pilih itu sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu saja. Oleh sebab tu, kalau kata seseorang dia terlintas nak buat perkara tak baik, dia lawan, dia usaha nak mengelak, tiba-tiba dia terjebak juga. Allah nilailah atas usaha dia tadi tu, dia nak mengelak apa semua, Allah bagilah. Sebab tu benda yang kita nak buat baik ni, niat tu dah dapat pahala. Kita tak buat lagi perkara baik tu, Allah Ta'ala dah tulis, malaikat dah tulis pahala. Kalau buat, dia tulis lagi. Dia berbeza dengan perkara yang tak baik. Kita baru terlintas nak buat perkara tak baik, malaikat tak tulis lagi. Tak tulis lagi ni. Kita dah betul-betul buat, baru malaikat tulis. Tapi kalau kata contohnya seseorang tu dia nak buat perkara tak baik, baru separuh jalan dia patah balik, malaikat tak tulis, padam balik. Tu rahmat Allah SWT. Sebab tu kita diperintahkan ataupun disuruh untuk memperbanyakkan niat yang baik. Kerana dengan niat yang baik tu kita dapat pahala. Tapi jangan asal niat je. Dia memang niat je, dia tak ada azam pun nak buat, dia niat je. Niat nak pergi masjid, niat tapi tak ada usaha, tak jadilah. Maksudnya niat dan ada azam untuk buat. Lepas tu berlaku tak berlaku tu pulang lah, kan? Yang penting kena perbanyakkan niat untuk banyak pahala. Contoh sikit ya, contoh macam makan lah. Okay, makan, niat ni mudah-mudahan sihat, ada tenaga untuk
buat ni perkara yang baik dan sebagainya. Tu perbanyakkan niat yang baik. Jadi kita berhenti dulu di sini. Nanti insya-Allah kita sambung apakah kesan keimanan pada kehambaan. Maknanya apakah kesan seseorang beriman dengan sifat qudrah ni terhadap keimanan dia. Terhadap kehidupan dia. Apakah kesan dia? Itu akan disebut pada pengajian yang akan datang lah. Jadi pada malam ni kita faham sifat qudrah ni adalah salah satu daripada sifat ma'ani yang 7. Dan sifat qudrah Allah Ta'ala ni adalah sifat yang mutlak. Berbeza dengan qudrah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, qudrah yang hadisah, yang tidak mutlak, yang bersifat kekurangan. Jadi ada bezalah qudrah Allah dengan qudrah yang ada pada manusia. Jadi sebenarnya 7 sifat ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala tu ada juga pada kita. Ilmu ada pada kita, kehendak ada pada kita, pendengaran, penglihatan ada pada kita, tapi terbatas. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri, mohon maaf salah silap dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat dan mudah-mudahan kita fahamlah. Jadi kalau ada yang tak jelas ataupun yang tak faham tu boleh tanyalah. Boleh tanya. Mudah-mudahan nanti akan dijelaskan lagi lah supaya kita faham. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.